Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai orang yang sudah tua usianya tetapi masih kanak-kanak dalam tabiatnya, sampai bilakah engkau melayan tabiatmu yang macam kanak-kanak itu di dalam kerosakan akhlak dunia? Semua fikiranmu pada dunia. Tidakkah engkau tahu bahawa yang penting engkau fikirkan ialah apa yang penting buat dirimu, dan bahawasanya engkau adalah hamba pada siapa yang tali pimpinanmu di tangannya. Jika tali pimpinanmu di tangan dunia, maka jelaslah sudah bahawa engkau ini adalah hamba dunia. Tetapi jika tali pimpinanmu di tangan akhirat, maka engkau pun menjadi hamba akhirat. Namun begitu, jika tali pimpinanmu di tangan Allah, maka engkau pun menjadi hamba Allah. Seterusnya, jika tali pimpinanmu di tangan dirimu, maka engkau juga adalah hamba dirimu. Jika tali pimpinanmu di tangan nafsumu, engkau menjadi hamba nafsumu. Jika tali pimpinanmu di tangan manusia, maka engkau pula hamba manusia. Kini perhatikanlah, kepada siapa agaknya engkau mahu menyerahkan tali pimpinanmu itu. Walau macam mana pun, yang ghalib banyaknya, yang biasa banyaknya di antara kamu, orang yang memang sukakan dunia, dan amat sedikit sekali orang yang sukakan akhirat. Dan jarang-jarang sekali ada orang yang sukakan wajah Tuhan, yakni keredaan Allah, yang mempunyai dunia, yang memiliki dunia dan akhirat. Oleh itu, dampinglah mereka dengan kebaikan adab. Jangan berani membantah mereka dan bertelagah dengan mereka. Jangan mengungkal dengan mereka, kelak engkau akan diungkal. Jangan kurang ajar kepada mereka, nanti engkau akan binasa. Gunakan akal kamu. Kamu hendak menentang Allah dengan perbuatan kamu, engkau tidak ternilai di sisi Allah senilai kepak nyamuk, kecuali jika engkau berikhlas kepadanya, dan dalam khalwat kamu, dan dalam semua hal ehwal kamu. Perbendaharaan yang tidak akan binasa itu ialah sifat benar dan ikhlas. Sentiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan letakkan penuh harapan terhadapnya. Kemudian kembali kepadanya dalam segala hal ehwalmu. Jagalah iman kamu, kerana dia akan memimpin. Jika engkau lihat salah seorang dari mereka, maka rendahkan sayapmu, yakni hormatilah kepadanya. Serahkan kepadanya ehwalmu dan jangan membantahnya. Berdiam diri dan jangan tunjukkan kurang hajarmu. Kemudian jangan mencampuri hal-hal yang engkau tidak tahu, kerana ilmu dan menyerahkan perkara yang engkau tidak tahu kepada Allah itu adalah selamat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara pertama yang disentuh oleh Syekh dalam taujihatnya, dalam nasihatnya ialah jangan biarkan diri kita melayan segala kehendak dunia dan menjadikan kita seperti kanak-kanak yang dipermainkan, yang ditipu, yang digula-gulakan, yang akhirnya rugi dengan serugi-ruginya. Dan perkara yang kedua,
Nilai kembali kehidupan kita, di mana kiblat, di mana arah, dan ke mana kita membawa diri kita. Kita ikut siapa? Apakah kita ikut nafsu? Apakah kita ikut manusia? Apakah kita ikut syaitan? Apakah kita ikut fulan bin fulan? Maka semuanya itu akan menjadi nilai siapa kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, bahawa di kalangan hamba itu ada orang yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan kerana mereka benar-benar mencari wajah Allah, yakni keredaan Allah SWT. Maka elakkan daripada bertelagah dengan mereka, bahkan dampingi mereka dengan sebenar-benarnya. Jangan cuba mencari keaiban mereka, kelak kamu akan diaibkan. Dan jangan cuba untuk kurang adab dengan mereka, maka kelak engkau akan binasa. Kemudian Syekh menyebut lagi, antara nasihat beliau ialah nilai kita di sisi Allah bila kita mentaatinya. Bila kita tidak mentaati Allah, kita tidak ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk. Kemudian Syekh menerangkan lagi tentang perkara yang menjadikan kekayaan sebenar kita di sisi Allah. Itu nilai amalan menjadi berharga, nilai amalan yang bercambah, yang bertambah, ialah bila dalam amalan itu adanya sifat benar dan ikhlas kita. Maka ia satu saham yang akan terus melonjak tinggi, menjadi pembendaharaan yang tidak akan pernah kering atau tidak pernah kurang di sisi Allah SWT. Kemudian nasihat terakhir Syekh dalam ungkapan dan ucapan beliau ialah supaya kita menjaga iman kita, sungguh-sungguh menjaga iman kita dan menghormati orang-orang yang beriman. Jaga iman kita, kerana di antara kita menjaga iman dengan menghormati orang beriman. Kerana iman juga akan menjadi cacat bila mana kita menghina orang beriman. Kerana kesempurnaan iman kita sebahagiannya berkait dengan orang-orang sekeliling kita. Maka ini di antara nasihat dan wasiat beliau dalam ungkapan dan ucapan yang kita bacakan tadi. Baik, perkara pertama, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan jadi seperti kanak-kanak, duk layan tabiat kanak-kanak dalam berurusan dengan dunia. Tuan-tuan sekalian, kita dalam proses kehidupan dunia, bermula daripada kita berada dalam perut ibu kita, sehingga kita dikeluarkan dengan penuh kelemahan, penuh kejahilan. Lalu kita dibesarkan, diberikan kasih sayang. Yang kesemuanya itu ialah tanda rahmat Allah Ta'ala pada kita. Sehingga Allah Ta'ala tidak membebankan syariat pada kita, taklif, melainkan sesudah kita balik. Maka pada usia balik kita mula mengerti baik, buruk, halal, haram, dosa, pahala. Yang mana menguntungkan kita, yang mana merugikan kita, yang mana membina kita, yang mana membinasakan kita. Lalu kita mula menilai dan melihat apa yang kita cari selama ini. Maka dunia ini menghidangkan kepalsuan. Kerana ramai yang tertipu di dunia, ramai yang karam di dunia, Allah turunkan panduan, Rasulnya, wahyunya, dan orang-orang soleh di kalangan mereka, supaya mereka tahu dunia ini siapa. Kalau kita biarkan diri kita dipermainkan oleh dunia, kita pasti seperti kanak-kanak yang diperbodohkan. Seperti kanak-kanak yang memang tidak ada matlamat dan cita-cita, walau dia mulutnya berkata dia punya cita-cita. Tuan-tuan, semenjak bila anak-anak ada matlamat? Kalau kita kanak-kanak, apakah kanak-kanak ada matlamat melainkan main sahaja? Kita tanya anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, even 6, 7 tahun, apakah mereka ada matlamat dalam hidup? Tidak ada. Apa pun yang mereka katakan, mereka pun tak faham. Kalau mereka kata nak jadi bomba, nak jadi polis, mereka pun tak tahu apa dia. Mereka cuma melihat pakaian seragam indah, ataupun beberapa aksi yang mereka suka melakukannya. Tapi apakah mereka faham matlamat hidup? Mereka tak faham. Syaitan akan menjadikan terus manusia seperti kanak-kanak, supaya boleh ditendang ke sana ke sini. Biar hidup di dunia tak ada matlamat. Kalaupun ada matlamat yang menipu. Umpama matlamat dia apa? Nak kaya. Apakah itu matlamat sebenar? Akhirnya, kata ulama, orang-orang yang nak bercita-cita kaya, dia tak kaya macam dia kaya. Kenapa dirinya sentiasa rasa miskin lalu tamak? Patutnya orang kaya dah tenang, boleh tidur malam. Patutnya atas makna kaya, dia dah amang, dia dah bahagia. Tapi bila dia kaya, dia rasa dia makin dengki pada orang lain, dan dia bersaing.
Akhirnya dia menipu. Bukan kadang-kadang kita lihat ramai orang kaya yang menipu orang bawahan, marahin. Berarti dia belum dapat sebenar hakikat kekayaan yang dia nak. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, kaya apa yang kita nak? Kaya apa yang kita nak? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kaya jiwa, ghinan nafs. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu banyak harta benda, tetapi kaya jiwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, menyelamatkan kita daripada ditipu dengan matlamat kosong dunia. Kaya, semata-mata kaya, akhirnya tak dapat apa-apa. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi jauh dari Allah, mereka menjadi orang yang tidak mampu menikmati nikmat tersebut. Kenapa? Kerana manusia tidak boleh mencari nikmat itu dengan menjadikan ia matlamat. Kerana ia perkara sampingan, ia bukan matlamat. Bila manusia menjadi kaya matlamat, maka dia menjadi maghrur dan makhdum, ditipu. Dia pasti ditipu. Akhirnya dengan segala kekayaan tidak menyelamatkan dia daripada azab Allah. Orang kafir, ketika mana mereka berhujah dengan nabi-nabi yang diutuskan, ketika mana mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berkata, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan orang-orang kafir berkata, kami banyak harta, kami banyak anak, kami takkan diazab. Lihat bagaimana dia makhdu' dan maghrur, ditipu. Bila dia melihat dunia tanpa panduan, dan dia berada di dunia tanpa matlamat yang jelas dan sebenar, akhir apa pun dia dapat, dia ditipu. Kalau dia dapat kekayaan, dia ditipu. Ramai orang kafir, bukan orang fasik, menyangka harta sebagaimana mereka senang di dunia, mereka akan senang di akhirat. Bagaimana mereka rasa begitu? Tidak akan mereka lihat ketika mana mereka mati, dicabutkan segala pemilikan daripada diri mereka, sehingga mereka dimasukkan di liang lahat dalam keadaan fakir miskin, tidak mempunyai pakaian yang mereka beli, atau kenderaan yang mereka punyai, atau kekayaan yang pernah mereka banggai. Bukan yang mereka dapat ialah satu pakaian yang tak pernah mereka cita-citakan dan tak pernah mereka beli. Siapa yang pernah membeli kain kafan? Tidak ada orang yang pernah membeli kain kafannya secara umum. Melainkan orang-orang yang ada keinsafan, mungkin dia beli kain kafan untuknya, mungkin dia menyimpan kain kafan untuknya, sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menyimpan kain kafannya dan menyuruh anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkafaninya. Aku telah siapkan 2 pakaian untuk hari ini, kamu ambil yang ni dan kafankan aku. Ya, Abu Bakar telah menyiapkan kafan. Tapi secara umum kita bercakap dalam kaedah umum manusia, ada tak orang yang bila dia banyak duit, kelapangan rezeki, dia bercita-cita nak beli kain kafan. Dia mungkin bercita-cita nak beli semua pakaian berjenama, pakaian yang dia banggakan oleh semua. Tapi tidak akan ada orang yang ingin membeli kain kafan, walau itulah pakaian dia yang sebenar di alam barzakh. Lihat bagaimana kita ditipu. Walaupun Islam taklah suruh kita dan kata ada duit beli kain kafan, ia tidak pernah disuruh. Tetapi Islam suruh kita sedar keadaan itu, bahawa persiapan kita untuk mati mesti kita sedar. Siapa pun yang bila mana dia terfikir untuk membeli kain kafannya, berarti dia tidak mungkin berani melanggar larangan Allah. Tidak mungkin. Kalau kita ambil kain kafan letak atas meja, ini pada orang yang lalai katakan letak kain kafan, semua terdiam. Sebab pada kain kafan itu dia seolah-olah berbicara, ingatlah hari di mana kamu akan dibalut dengan pakaian ini. Lalu kita mula memikirkan apa yang menyelamatkan kita di tempat tersebut. Kerana bila kita memakai kain kafan, berarti satu proses perjalanan mula berlaku. Kita pergi di dunia yang selama ini ramai manusia tidak bersiap sedia untuknya. Bukan ramai yang melupakannya. Walau dilalu di kawasan perkuburan, dia tak pernah mengingatinya atau tidak pernah mengambil iktibar. Sebab itu Islam mensyariatkan kita supaya kita tak tertipu dengan dunia. Setiap kali kita lalu kat kubur, disunatkan beri salam.
Dan dalam salam itu ada tazkirah untuk kita. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin atakum ma tu'adun wa ghadan muajjalun yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Salam sejahtera, selamat, keselamatan Tuhan ke atasmu, wahai penghuni negeri orang beriman. Telah datang kepada kamu apa yang telah dijanjikan oleh Allah, dan akhirat yang sedang ditangguhkan. Ini kamu akan menghadapi akhirat. Maka kamu mendahului kami. Moga Allah mengampuni kamu dan mengampuni kami. Kamu mendahului kami dan kami bersedia untuk menyusulinya. Itu para sahabat bila mereka melihat jenazah berada di usungan, mereka berkata, imdu fanahnu ala athar. Pergilah dulu, kami akan ikut nanti. Sehingga Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya, wahai anakku, kalau kamu menerima 2 jemputan, kalau kamu ada 2 majlis yang kamu kena hadiri, 1 majlis perkahwinan, 1 ziarah kematian, maka ziarahlah kematian, supaya kamu tak tertipu dengan dunia. Bukan kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, kalaulah kita tak pergi jamuan kahwin, kalau tadi sebab apa? Sebab saya pergi kat orang mati, tak ada orang akan memarahi kita, kerana ia automatik menjadi tazkirah untuk dia juga, supaya kita tak tertipu. Sebab dunia menghidangkan kepada kita pelbagai warna-warna penipuan. Senjata syaitan, dunia. Maka syaitan akan kata dunia ni kekal. Syaitan akan kata orang paling bahagia ialah yang paling memiliki dunia, bukan memiliki akhirat. Maka bila manusia berusaha untuk memiliki dunia, apa terjadi? Huru-hara, perbalahan, peperangan. Tidak pernah berlaku bila manusia berusaha memiliki akhirat lalu mereka berbalah dan berperang. Maka itulah kebaikan akhirat. Tapi bila manusia nak saja memiliki dunia, dia akan berperang, berbalah. Dia lupa saudara mara, silaturahmi, semua dia lupa. Bahkan ibu dan ayahnya. Nabi SAW menyebut di antara fitnah yang berlaku di akhir zaman, sungai yang kering lalu memuntahkan segala kekayaan. Lalu kata Nabi SAW, sekiranya kamu berada di sana, jangan kamu ambil. Jangan kamu ambil. Kalau kamu duduk di tempat yang akan berlaku nanti sungai Furat yang akan kering, lalu keluarkan emas yang banyak. Kata Rasulullah, kalau kamu berada di situ, ia ditakdirkan di akhir zaman, jangan kamu mengambilnya. Kerana siapa pun mengambil, dia akan binasa. Yang ni kata nak ambil sikit je, akhirnya dia lalut dengan masanya, lalu datang tamak dia, lalu bertempur dia dengan orang lain, maka mati. Daripada 100 orang, hidup seorang, kemudian kembali 100 orang, kemudian hidup seorang. Demikian akhirnya kehancuran. Maka dunia ini kalau kita tidak dibimbing oleh Allah melalui rasul-rasul, melalui wahyunya Al-Quranul Karim, melalui orang soleh yang Allah Ta'ala telah rahmati mereka menjadi penyelamat kita, nescaya semua kita binasa. Dan dalam nasihat yang masyhur yang juga disebut oleh Luqmanul Hakim, bila beliau berkata, innad dunya, waktu beliau berkata pada anak, ya bunayya, innad dunya bahrun amiq yaghraku fihi nasun kasir faltakun safinatuka fiha taqwallahi ta'ala wa hashuha al-imanu billahi ta'ala wa syira'uha at-tawakkulu 'ala Allah la'allaka tanju fama araka binajin. Kata Luqman, wahai anakku, dunia ini lautan yang luas. Dah ramai tenggelam, dah ramai karam, dah ramai binasa, dah ramai mati, dah ramai dah. Maka hendaklah kamu untuk hidup, untuk berada dalam lautan ini, jadikan perahu kamu ialah takwa kepada Allah, dan isikan segala barang yang kamu nak bawa ialah iman kamu pada Allah, yakni amal soleh. Dan jadikan layarnya, yakni penggeraknya, enjin dia, tawakal kamu pada Allah. Semoga kamu terselamat, walaupun aku tak rasa boleh selamat. Tuan-tuan sekalian, kalau seorang merentasi laut dengan berenang, apakah kita sangka dia selamat? Dia pandai berenang. Lalu kita kata, mungkin dia sampai, mungkin dia tak sampai. Dia kalau jarak 100 meter, okey. Ini laut ni luas. Seorang nak berenang lautan Pasifik, kalau setakat selat terberau, okey lagi lah.
Setakat kita nak berenang 4-5 km. Okay. Andai kata seorang dimestikan untuk berenang lautan Pasifik, Atlantik, luas. Apakah kita rasa perenang paling hebat di dunia mampu melepasinya? Kita tak akan rasa. Dia akan mati tengah jalan. Habis tenaga, penat, lelah. Apatah lagi dengan berenang, banyak mana bekal dia boleh bawa. Banyak mana bekal dia boleh bawa kalau dia berenang lautan ni. Yang kedua, kalaulah dia naik perahu pula. Kalau perahu dia kecil, apakah kita rasa dia selamat? Perahu ada, enjin pun ada. Tapi kita tahu enjin dia horsepower 15 horsepower je enjin ni. Jadi nak mengair udang boleh lah. Dia nak membelah lautan Pasifik, dia naik bot enjin 15 horsepower. Katakan 75 horsepower. Mercury 150 horsepower. 300 horsepower sekalipun. Tapi bot dia kecil, enjin dia bagus. Dia juga akan tenggelam. Kenapa? Jauh perjalanan. Ganas ombak. Baik katakan dia buat kapal tank ni. Kapal besar sekali di dunia yang bawa minyak. Pun belum tentu selamat. Kerana laut jauh lebih besar daripada kapal tu sendiri. Akhir kapal besar ni terpaksa berlayar ke tepi sikit. Andai kata berlaku, dia cepat ke daratan. Dia tak mungkin akan berlayar betul-betul tengah. Melainkan dia sudah mengintai daratan terdekat kalau berlaku apa-apa. Pun kapal yang besar ini masih ada bot-bot penyelamat. Dia pun bimbang kapal ini juga akan karam. Maka dia siapkan bot penyelamat. Bot penyelamat tu pun tuan-tuan bukan untuk selamat secara mutlak. Berharap ada orang selamatkan. Bila kapal tu pecah, orang ni duduk dalam bot penyelamat. Harap orang selamat pula dalam bot penyelamat tu. Dengan kata lain, siapa pernah rasa aman bahawa dia akan selamat dengan betul? Melainkan waktu dia membelah laut, dia berdoa banyak-banyak, dia tawakal banyak-banyak. Maka dia sentiasa mengharapkan belas ihsan Allah. Jangan berlaku apa-apa. Jangan ribut di sini, jangan taufan di sini. Kalaupun ada, selamatkan kita. Tuan-tuan, demikian kita bila duduk kat dunia. Dunia ni jauh lebih ganas daripada lautan tadi. Tipu dayanya. Syaitan yang bersumpah depan Tuhan untuk menyesatkan kita. Hawa nafsu yang tidak pernah menyuruh melainkan yang jahat. Hawa nafsu kita nak benda jahat je. Asal untung kita je. Dia tak peduli dah syariat. Manusia sekeliling kita lebih menonjolkan imej jahatnya daripada imej baiknya. Manusia sekeliling kita. Tuan-tuan nilai gini sudah. Tuan-tuan buka TV, berapa filem baik, berapa filem jahat. Dan letak dengan peratusan. Barangkali filem baik 10%. Barangkali itu dah banyak. 90% apa dia? Tak elok. Tak elok. Lalu kita nilai pula manusia sekeliling kita secara munsifun. Bukan untuk menuduh, jauh sekali menghina. Secara insaf. Berapa ramai kawan kita yang ajak kita buat baik berbanding kawan yang ajak kita buat benda sia-sia. Kemudian perhatikan kecenderungan kita pula. Kita cenderung kat mana? Kawan kita yang ajak kita ke kuliah ke, atau kawan kita yang ajak kita berhibur? Cenderung. Maka semuanya itu menjadikan kita rasa kita tak mungkin selamat tanpa rahmat Allah. Tanpa kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala tak beri petunjuk pada kita, kita dah sesat lama. Kalau tidak kerana rahmat Allah, kata Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalilan minkum. Kamu akan ikut syaitan. Tetapi kita ni, Allah dah jadikan selemah-lemah manusia. Selemah-lemah makhluk. Mana-mana makhluk atas dunia, kita paling lemah sekali. Kita lahir, mana boleh berlari? Kuda berlari dah. Anak kambing berlari. Lahir terus berlari dia. Kita lahir, mana boleh berlari? Tunggu setahun pun boleh berlari. Setahun. Kadang-kadang 2 tahun boleh berlari. Kita ni. Tuan-tuan, kita lahir bukan boleh tengok dah. Paling jauh jarak kita boleh tengok 10 mm je. Atau 10 cm. Jauh dah tu. Tapi binatang dah dapat tengok jauh. Tuan-tuan, kita lahir ni, semua fizikal kita lembut je. Ni kalau silap sikit cedera habis kita. Orang campak je habis kita. Dan lepas kita besar pun masih lagi kita lemah. Mana kita mampu angkat beban berat-berat? Semut yang kecil boleh angkat 6 kali ganda badan dia, 10 kali ganda badan dia. Jarang manusia boleh angkat beban seberat badan dia. Kalau tuan-tuan berat 60 kilo, tuan-tuan tak mampu angkat beban 60 kilo. Kalau tebang juga angkat, lepas tu slip disc. Mana ada semut kerengga slip disc? Dia angkat berat banyak. Ya kerana dia gagal. Allah dia gagal. Kita lemah. Allah sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia lemah. Tentang kalau kita lemah, bagaimana kita mampu percaya dengan bahaya dunia ni?
Kalau tuan-tuan seorang diri masuk dalam hutan, berani tak? Kita seorang-seorang masuk dalam hutan yang kita tak tahu apa cerita hutan tu, rimau ke ada, ular ke ada, kita pun tak tahu. Kegelapan malam, selai sepinggan kita nak masuk hutan, berani tak berani? Saya tak berani. Saya tak rasa ada orang berani. Orang pun berilah sikit bekal, bawa senjata, bawa kemah, tapi masih seorang diri pun tak berapa berani juga. Orang pun beri kita lah teman, kawan, sikit beranilah, tapi kawan kita pun tak tahu apa juga. Diberi lagi kita pembantu orang asli pula yang tahu bab hutan. Rasalah aman sikit pun masih belum rasa selamat. Diberikan kepada kita sekumpulan orang-orang baik dan sekumpulan pakar-pakar, semua ahlinya. Lalu kita tak takut lagi dengan hutang yang besar tadi. Tak, kita dah ada satu grup besar. Yang ni pandai masak, yang ni pandai seni pertahan diri, yang ni pandai senjata, ni pandai semua. Lalu kita rasa tenang, masuklah. Tapi untuk masuk seorang, saya tak rasa ada orang berani. Mereka yang mengambil tindakan bodoh. Demikian dunia ni tuan-tuan, kita tak boleh membelah seorang diri. Lautan dunia yang ganas ini, tak boleh. Dan kita tak boleh melaluinya dengan kejahilan dan kebodohan, melainkan kita akan dipermainkan. Paling tidak kita dipermainkan dengan sifat takut. Itu nak sedekah takut miskin, nak bangun malam takut ngantuk, takut dan bimbang. Tengok anak-anak kecil dah fikirkan masa depan dia. Jauh lah anak kita baru umur setahun dah fikir ni masa depan. Tu saya simpan duit untuk anak saya ni. Kalau kita pun tak tahu anak kita hidup ke mati, jadi apa kita pun tak tahu. Tapi kita sentiasa syaitan takutkan kita. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan kerjanya ialah menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Terutamanya bila mana kita nak buat baik. Tuan-tuan, bila kita nak buat baik, syaitan kata habislah masa kamu. Duduk kuliah sejam habislah masa. Tapi duduk main 10 jam tak ada. Sedekah sikit habislah duit kamu. Duduk beli benda-benda lain tak rasa apa. Setiap kali kita melangkah untuk buat ibadat, syaitan takutkan kita. Apa pun kefakiran. Kita nak buat je benda agama, ditakutkan. Kita mungkin tak dapat jawatan, tak naik pangkat, projek tak jalan. Setiap kali kita nak buat baik, syaitan terus takutkan kita. Ini kalau buka kedai tak buka lagu, mana happening buka lagu, kata syaitan. Nanti orang tak datang, kita pun takut buka lagu. Padahal orang tak datang juga. Bukan sekadar kita dah langgar perintah Allah, dan kita juga tak dapat dunia yang kita nak. Kita takut. Payahlah kalau nak buka kedai biar nampak. Ya paling tak nampak Islamik pun taklah buat benda mungkar. Tapi syaitan takutkan, jangan. Kedai kamu ni kena ada sekian-sekian karaoke-nya, baru orang datang. Walau tak datang pun. Kedai kamu ni biar kena ada arak, baru happening, pun orang tak datang juga. Ramai orang yang syaitan berjaya takutkan dia untuk mendekati agama. Yang paling malang, dia juga tak dapat apa yang dia nak. Tak dapat juga. Dia menipu siang malam, dia tak semayang semata-mata nak naik pangkat, tak dapat juga. Itu Nabi SAW dah kata pada kita, bila kita jadikan akhirat cita-cita dan matlamat, dunia datang tunduk di tapak kaki kita. Dan kadang tuan-tuan sekalian, ketika mana mereka berbangga dengan dunia, kita tak rasa apa-apa. Dia banggalah dengan apa pun jenama, kita rasa biasa je. Kita ni kalau dia lintas depan kita pun kita tak pandang. Sebab apa? Kita tak nampak nilainya. Allah jadikan nilai kita pada benda yang kekal. Kan itu bila Allah menyebut wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik. Akhirat tu yang kekal. Tetapi kebanyakan manusia tertipu. Duk fikir dunia yang baik, dunia yang kekal, tertipu. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memang kamu dilalaikan dengan sifat kamu berlomba-lomba menghimpunkan semua benda di dunia, anak, harta, pangkat. Ini takatsur dipanggil. Benda-benda yang boleh jadikan kita bangga, kita himpunkan. Rekod, sijil, apa lagi yang boleh kita bangga? Gelaran, viral. Ini takatsur. Followers, likers, takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dimasukkan dalam kubur. Agar tahu benda yang kita nak takatsur ini semua tak ada nilai. Tuan-tuan, bukan kita hidup sehari dua kat dunia. Kita duduk kat dunia puluhan tahun, dan puluhan ribu cerita kita dengar dan kita lihat.
Ini yang ada segala-galanya, bila mati kosong. Keluarga dia pun tak solat jenazah dia. Yang kata orang lain. Ini yang ada segala-galanya, tiba-tiba kesepian seorang diri. Maka belajarlah daripada kesepian ahli kubur, untuk persiapan kita supaya kita tak ditipu. Dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang tipu daya dunia dan bagaimana kita akan dikanak-kanakkan oleh syaitan, ini hidup tanpa matlamat. Kata Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan surah Luqman kata Allah, wahai manusia. Allah tak sebut wahai orang beriman, hei manusia, dengar sini. Janji Allah tu betul. Allah kata janji Allah tu betul. Kalau kamu percaya janji selain Allah, kamu tertipu di dunia. Lihat apa janji Allah pada kita. Janji Allah tu betul. Bila Allah kata semua manusia akan binasa, betul, semua binasa. Kullu man 'alaiha fan. Bila Allah kata apa pun yang kamu ada akan binasa, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, yang kamu miliki hancur. Janji Allah benar. Bila Allah Ta'ala kata kamu akan tua lepas muda, kamu akan sakit lepas sihat, kamu akan jatuh sudah naik, janji Allah. Allah beri kerajaan pada siapa dikehendaki, Allah naikkan dan Allah turunkan, itu janji Allah. Ramai mana kita tengok yang naik kemudian turun, yang turun kemudian naik, itu janji Allah. Janji Allah itu benar, bahawa semua manusia, semua akan hancur dan binasa, bahkan bumi ini akan binasa. Janji Allah. Bila Allah menyebut izas sama'un fatara, wa izal kawakibun tathara, wa izal bihar fujra, wa izal kuburu bu'thira, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Allah sebut dalam surah Infitar untuk beritahu janji Allah. Allah mulakan dengan kehancuran bumi. Allah kata, dan apabila langit terbelah hancur dan seluruh bintang-bintang bergugurang jatuh dan lautan melimpah ruah memusnahkan daratan dan kubur dibongkarkan, ketika itu barulah manusia mengenali, mengetahui, mengimbangi perbuatan yang mereka lakukan dahulu. Wahai manusia, kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sebab kamu ni tertipu sehingga menjauhkan diri dari Tuhan? Kamu ni tertipu, maghrur, magharrak. Apa sebab ni, kata Allah, apa sebab? Aku jadikan dunia ni untuk aku binasakan. Yang kamu tertipu dengan benda binasa tu kenapa? Bila Allah kata magharraka bi rabbikal karim, apa yang menjadikan kamu tertipu daripada menghampirkan diri kamu pada Allah? Allah ini, kata Allah, alladzi khalaqaka, Allah jadikan kamu, fasawwaka, menyempurnakan kejadian kamu, fa'adalaka, dan menyeimbangkan hidup kamu. Apa maksud adalat? Walaupun orang tu tak ada kaki sebelah, Allah jadikan dia seimbang jalan. Maksudnya dia boleh berjalan. Iman dengan kaki palsu ke dengan apa? Dengan ilmunya Allah jadikan dia boleh seimbang. Ada, kalau kita tengok orang yang sempurna jasad, kita faham dengan mudah. Macam mana orang-orang yang kekurangan? Bagaimana Allah ta'dil, yang ini adalah seimbangkan dia. Bagaimana orang miskin Allah seimbangkan dia. Ni miskin, Allah seimbangkan orang kaya yang beri bantuan, maka dia seimbang. Ini sakit, Allah jadikan ada doktor, ada nurse yang rawat dia, maka seimbang. Semua manusia ni Allah jadikan hidupnya dalam keadaan seimbang. Jadi kalau kita tak boleh dengar, maka seimbangan kita dengan orang yang boleh dengar untuk kita. Maka dengan kata lain, nikmat kita, nikmat yang patut kita hidup di dunia, Allah beri. Orang yang mungkin ada masalah penglihatan, Allah beri dia masalah ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat Allah gantikan dengan lebih baik, sehingga dia nampak balance, nampak sempurna. Kita nampak dia kurang sini, Allah lebihkan di sini supaya dia nampak sempurna. Akhirnya kita tengok, siapa pun orang, dia ada kesempurnaan dia. Ini panggil adalah fa'adalah. Kata Allah yang kamu jauh dari Allah, padahal Allah ciptakan kamu. Kata Allah kamu jauhkan daripada Tuhan yang karim. Tuhan tu baik, karim. Karim ni kalau kita terjemah, pemurah. Tuan-tuan, siapa yang nak lari dengan orang pemurah?
Kalau kita dengar orang tu pemurah, kita takkan lari dari dia. Kerana setiap kali kita berada di sisi ni, kita rasa pemurah dia. Makan, minum. Takkan semua orang impit dengan orang pemurah. Tetap Allah pemurah. Allah pemurah. Kenapa kita jauhi daripada yang pemurah? Yang beri segala-galanya. Allah sebut sifat murah pertama Allah. Yang jadikan kamu tu Allah. Tuan-tuan, nikmat lain cuma tumpang dalam nikmat kita hidup. Kita kalau mati tak ada nikmat boleh tumpang kita. Dan kerana Allah beri nikmat terbesar hidup, maka segala nikmat lain dapat tumpang kat kita. Ini asas hidup. Kemudian Allah Ta'ala sawaka, Allah sempurnakan ciptaan kita. Ciptaan kita bernama manusia. Tuan-tuan, bila seorang disebut manusia, maka dia disempurnakan. Sebab tu orang tu kalau kita nak hina dia, kita nak nampak tak sempurna, kita mula letakkan nama dia binatang. Tuan-tuan, anjing dia ni. Kenapa kita letak dia anjing? Kerana kita tak nampak dia lagi sempurna seperti manusia. Kita kata iblis ni, setan ni. Sebab bila kita sebut manusia, lafaz manusia bukan lafaz penghinaan, melainkan lafaz kemuliaan. Dia itu manusia. Tapi kalau kita tukar je, bila saya katakan seorang dia marah pada orang, dia mesti letak binatang atau apa sahaja yang bukan nama manusia. Dia kata ni kambing orang ni misalnya, lembu orang ni, ni jenis badut air ni, waktu tuan-tuan letak binatang, memberi maksud apa? Bahawa dia dah tak sempurna pada pandangan kita. Tapi kalau kita panggil dia manusia, dia sempurna. Kalau manusia menghina orang, dia nak hilangkan kesempurnaan manusiawi, dia akan sebut gambaran binatang. Nak teruk lagi, dia letak gambaran syaitan. Sebab bila sebut je syaitan, makhluk yang tidak sempurna. Siapa suka gelaran syaitan? Orang datang jumpa dia syaitan, oh kita marah. Kerana ia benda yang tidak sempurna. Tapi bila kita, hey manusia, sempurna. Bahkan Allah memanggil kita, ya ayuhan nas, hey manusia. Allah panggil kita, wahai manusia. Tetapi bila kita bercakap wahai manusia, kita rasa sesuatu yang menjadikan kita nak baik. Hey manusia, dengar sini. Seolah terbuang segala sifat-sifat yang tak layak bagi manusia. Sebab itu kita sebut kalimah manusiawi. Ini tidak ada sifat kemanusiaan. Bila kita kata tak ada sifat kemanusiaan, kerana sifat, bila Allah jadikan manusia, sifatnya sempurna. Dia akan ada belas kasihan, dia ada simpati, dia ada timbang rasa. Itulah manusia. Tapi manusia ni, tuan-tuan, bila tertipu dengan dunia, dia takkan jadi manusia. Maka dia bertukar menjadi hamba-hamba yang hina. Sebab itu Syekh Abdul Qadir lepas menyebut tentang jangan jadi macam kanak-kanak tertipu dengan dunia. Dan kita dah bacakan ayat Quran tadi bahawa bila Allah kata, hey manusia, janji Allah tu benar. Benar, segala yang Allah sebut benar. Tak ada yang bohong. Yang dijanjikan oleh manusia, yang dijanjikan oleh syaitan, semua bohong. Bohong macam mana? Ustaz, dijanji betul lah. Dijanji dengan saya, kalau saya labur, dapat banyak ni. Betul. Ya betul, tapi bohong. Bohong apa? Dia tak jamin, dia tak beritahu kamu suatu pelaburan yang kekal di akhirat. Akhirnya yang kamu dapat cuma dunia. Bila balik akhirat, kamu tak dapat apa-apa. Makna dia bohong. Ada orang kita tengok, dia benar-benar beri manfaat duniawi kita. Benar-benar. Tapi tetap dia anggap bohong bila dia menjauhkan kita dari Allah. Sebab ternyata apa yang kita perolehi dari dia, akhir bila sampai akhirat, dia sia-sia. Maka itu bohong. Kita ditipu selama ini dapat benda yang palsu, fake. Sebab itu tuan-tuan, bila Abdullah bin Mubarak berkata manusia yang paling mulia ialah para ulama, sebab dia beritahu kita benda yang kekal sampai akhirat. Dia beritahu kita. Tentu orang lain tidak cenderung beritahu kita benda yang kekal akhirat. Tak ada. Melainkan dia cerita benda yang dia rasa kekal di dunia. Walau tiada kekal di dunia. Al-baqa'u lillah. Yang kekal cuma Allah. Tak ada. Tapi bila kita lihat para ulama yang amilin, yang bertakwa, dia mesti beritahu kita sesuatu yang benda yang kekal akhirat. Sebab dia benar kerana dia beritahu apa yang Allah beritahu. Manusia yang tak beritahu apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu, dia akan berbohong dengan kita suatu hari nanti. Cepat atau lambat. Sebaik mana pun dia, tapi bila dia membelakangi Allah dan Rasul, berarti dijadikan semua amalan kita sia-sia. Ini yang Allah sebut, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'annahu haba'an manthura. Ada sekelompok orang yang dia nanti akhirat kelak bawa amalan baik-baik, tetapi Allah jadikan ia debu berterbangan, tak ada nilai. Kenapa? Kerana siapa yang pandu dia? Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak diguidekan oleh para alim ulama.
yang benar-benar bertakwa. Supaya semua dunia kita ni boleh pindah ke akhirat. Semua. Pangkat kita saya nak pindah ke akhirat. Anak pinak saya nak pindah akhirat. Para ulama yang benar menyediakan kenderaan yang betul untuk kita masukkan semua dunia kita ke akhirat. Sebab itu harta kita boleh ke akhirat. Bila Rasulullah menyatakan ni, orang-orang yang rajin sedekah, akhirat kelak dia akan dibayangi atau dipayungi oleh sedekahnya. Mana sedekahnya, itulah payungnya akhirat kelak. Nanti ketika mana dia berdiri daripada mahsyar, atas kepalanya ada teduhan. Ada zillun, kata Nabi SAW. Ada bayangan yang meneduhnya. Mengikut kadar sedekah dia. Banyak sedekah besar. Sampai orang lain pun boleh tumpang kalau diizinkan. Maka ini bagaimana para ulama bimbing kita. Sebab itu Rasulullah bila bina negara Madinah, dia ajak para sahabat semua bersaing pada benda yang kekal. Datang Abu Bakar juga demikian, datang Umar juga demikian. Sebab itu pemimpin dulu, dia memimpin kita, dia jadi imam solat. Dia tak memisahkan antara solat dengan dunia. Sebab solat itu asas kepada mencari dunia yang betul. Dia jadi. Bahkan ia menjadi warisan sehinggalah kepimpinan Islam jatuh. Datang Ali di sebalik, gawat ditetap jadi imam. Dan kita tahu dia mati, beliau syahid dan perjalanan untuk menjadi imam solat. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, dan demikian juga para sahabat baqiyatus sahabah. Semua faham benda yang sama. Nak cari pemimpin, maka akan dilihat di masjid mana mereka berada. Tak ada seorang pun pemimpin yang dilantik waktu itu ruyuk daripada masjid. Bukan ruyuk daripada tempat-tempat yang baik ini. Semua ada di situ. Tiba-tiba kita berada pada zaman ditipu. Bila sebut je pemimpin, dia cerita sibuk tak ke masjid. Sibuk. Dia lupa masjid itu rumah Allah. Jauh lebih mulia daripada mana-mana istana atas dunia. Tapi dia boleh beri alasan macam tu. Tapi kalau istana panggil, saya sibuk, istana panggil. Kalau rumah Allah panggil, alasannya banyak. Tak dang, tak sempat. Kerana apa? Kerana dia mula tertipu dengan dunia. Orang tertipu dengan dunia, maka dia akan collect, dia akan himpun benda yang binasa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita mengikut siapa yang pimpin kita. Total kalau yang pimpin kita itu dunia, hamba dunia. Yang pimpin kita akhirat, maka hamba akhirat. Yang pimpin kita itu ialah redha Allah Ta'ala, ataupun kita sebut sebagai wajah Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala, maka hamba Allah. Baik, di sini yang kita pernah selalu beritahu, pada peringkat celaan ialah hamba dunia. Kemudian kita ada dulu lagi, itu pertama hamba akhirat. Apakah hamba akhirat tercela? Tidak. Hamba akhirat orang yang selamat. Orang yang selamat. Tetapi bila kita fikir secara darjat, dia ada hamba yang lebih tinggi pada hamba akhirat. Itu hamba Allah. Bukankah hamba Allah itu hamba akhirat? Dan sebaliknya. Tentang ini berkait dengan nilai yang lebih tinggi. Umpama begini. Saya dan tuan-tuan, waktu mana kita beribadat, keinginan untuk kita berada di syurga jauh lebih kuat. Kita. Tapi mereka, hamba Allah, keinginan bertemu dengan Allah lebih kuat daripada ingin memasuki syurga. Lebih kuat. Kerinduan mereka bertemu Allah jauh lebih kuat. Kita macam ni, tuan-tuan. Kalau kita kerja, tuan-tuan kerja satu tempat, memang tuan-tuan disiplin. Tapi keinginan, ada orang keinginannya pada gaji yang besar, dan dia tak salah. Sebab dia bekerja dengan hak dia, dengan sebenar, dengan komitmen dia berjaya naikkan syarikat. Saya kata saya akan bayar 100,000 dengan kelayakan awak. Ya, dia seronok. Dia kerja lagi sehingga dinaikkan gaji, naik pangkat. Apakah dia salah? Tak. Dia dah buat benda yang sempurna. Syarikat tu naik. Ada seorang lagi dia bekerja. Dia tidak nak pangkat atau gaji, tapi kerana dia suka dengan pekerjaan tu. Dia amat suka. Dia tak kisah. Bukan dia tak pernah fikir gaji. Walaupun gaji tetap masuk, tapi tak fikir. Dia seronok yang ni. Maka dia melakukan sungguh-sungguh. Tentang mana yang lebih mulia? Mana yang agak-agak lebih kuat? Mana yang lebih istiqamah? Ya, kemungkinan dua-dua istiqamah. Tapi mana yang kita rasakan dia lebih menjiwai pekerjaannya? Atau mana yang lebih cepat jadi pakar? Yang suka pada apa yang dia buat? Atau yang suka dengan ganjaran yang dia dapat? Maka di kalangan hamba-hamba Allah ini, kita katakan kita ni ada maratib darjat. Ada yang keinginannya bertemu dengan Allah jauh lebih hebat daripada yang lain. Bukan mereka tak nak masuk syurga.
Kerana syurga itu balasan Allah pada mereka. Tapi keinginan bertemu Allah, melihat wajah Allah. Kita baca dalam hadis, bila mana Allah Ta'ala membuka hijab untuk dilihat oleh ahli syurga, maka semua nikmat syurga jadi hilang. Maksudnya hilang kelazatannya, lazat melihat Allah. Ia kemuncak nikmat. Tidak ada suatu penyanggahan, perselisihan di kalangan ulama, nikmat paling besar melihat wajah Allah. Ia paling besar. Dan setiap orang berbeza. Ada yang boleh melihat 2 kali satu hari. Ada yang lebih dan lebih, ikut darjat masing-masing. Sesudah mereka masuk syurga. Maka ini yang disebut sebagai hamba Allah yang sebenar. Dia mencari nilai tersebut. Ini yang ditekankan Syekh Abdul Qadir. Kemudian kata beliau, kalaulah yang pimpin kita nafsu, jadi hamba nafsu. Kalau yang pimpin kita manusia, hamba manusia. Kalau yang pimpin kita ni pangkat, hamba pangkat. Jadi kita nak serah pada siapa? Tuan-tuan, saya nak serah kehidupan saya pada orang yang bawa saya jumpa Allah. Redha Allah. Walaupun saya tak dapat habuan dunia, menang tak menang, saya tak risau. Asalkan saya dapat keredaan Allah. Ada orang dia tak faham, dia cuma nak menang. Kalau pimpinan tak boleh bawa menang, saya pun lari. Kerana kita memahami kemenangan sebenar. Kita berada dalam ihdan husnain, antara 2 kemenangan. Wa imma kemenangan kita apa yang kita inginkan, yang bersifat duniawi, atau kemenangan kita berupa kita mati dalam keadaan jalan mentaati Allah. Tetap duduk dan mati dan mentaati Allah jauh lebih mulia daripada segala habuan dunia yang kita dapat. Oleh sebab itu saya bila letak kepimpinan saya dalam apa pun hal, ekonominya, politiknya, sosial, semua, saya nak yang boleh bawa saya jumpa Allah. Kan itu yang menjadikan saya hamba Allah. Tali saya berada pada mereka, di mana pun mereka pergi. Isytihat saya bersama isytihat mereka. Walaupun mungkin salah secara teknikal, tapi salah yang punya hikmah. Tuan-tuan, penting kalau kita berada orang yang bawa kita, kita tahu mereka tidak menyalahi syarak sebab mereka faham hal-hal. Yang cuma menjadi ujian kita orang yang dipimpin ialah teknikal. Secara teknikal, strategi. Tuan-tuan, strategi ini kita fikir secara logik. Siapa pun bila dia berstrategi, semua fikir secara logik. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Dalam taktik peperangan, semua jeneral besar dia akan fikir strategi perang. Macam-macam, buat tembok, buat itu, buat ini. Tapi walau sehebat mana pun dia berstrategi, kadang-kadang dia kalah dengan strategi. Kadang-kadang. Sebab dia juga tak boleh membaca strategi musuh secara jelas. Strategi ini ikhtiar. Yang penting dalam berstrategi, tidak melanggar perintah Allah. Itu yang penting. Betul tuan-tuan, bila kita ada kepimpinan, kadang-kala kepimpinan misalnya dia mungkin buat benda yang kita nampak zahir salah, tapi kalau dia bukan salah secara syarak, kita tidak boleh menyanggahnya, melainkan dengan lebih beradab dengannya, sehingga dia belajar sendiri atau dia belajar apa yang lebih baik. Tapi kalau menyalahi syarak, ya, di situ tiada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi yang ramai orang kita ni tak cerdik, dalam bab strategi dia lari lah. Malah ia tidak bersanggah dengan hukum, sikit pun tak ada. Oleh sebab itu bila saya kata saya hidup dengan kepimpinan, tuan-tuan hidup dengan kepimpinan, tuan-tuan tengok siapa yang menjadi asas kita bertindak, kita bercakap, kita buat. Kalau ia membawa kita pada Allah, maka untung kita. Tapi kalau dibawa kita pada perkara yang merugikan kita, menjauhkan kita dari Allah, maka habis. Kita ini maghrur. Di setiap hari kita tengok siapa yang memimpin kita, siapa yang menjadi pendorong kita, siapa yang menjadi ikon kita, siapa yang jadi contoh kita, siapa, dan siapa yang menjadi contoh anak-anak kita. Sebab itu dia akan dibawa. Kalau anak-anak kita dia punya yang disuka ialah ni pelakon tu, artis tu, dia akan dibawa ke sana, cepat atau lambat. Tentu kalau anak kita cinta orang soleh, orang baik, dia juga akan ke sana, cepat ataupun lambat. Tentu kalau Allah Ta'ala puji anjing tadi disebut dalam surah Al-Kahfi, disebut dengan mulia kerana mendampingi orang soleh, apatah lagi kita manusia. Anjing tadi kan diikut ashabul kahfi, wala dia bukan nak selamat akidah. Anjing mana ada akidah, bagaimana manusia. Tapi bila dia bersama orang baik, maka anjing itu turut mendapat tempiasan, pujian, apatah lagi kita manusia. Sebab itu kata Luqman, jalanlah dengan orang baik. Bila turun rahmat Allah, kamu juga dapat. Jalanlah dengan orang alim soleh. Bila turun rahmat Allah, kamu juga akan dapat.
Contoh kadang-kadang kita jalan dengan ustaz-ustaz kita pun dapat orang panggil ustaz juga. Tu tempiah biasa tu. Bukan orang kadang-kadang nampak kita ni lebih ustaz pada ustaz betul. Pak janggut kita panjang pada ustaz tu. Itu dah nampak tempiasan dunia, apatah lagi rahmat Allah. Jangan berjalan dengan orang jahat. Dengan berjalan orang kerjanya untuk menjauhkan diri dari Allah, kerana kita juga akan dapat benda yang sama. Polis kalau pun kita diangkut. Sebab kita pernah kawan dengan dia. Kerana itu kita dalam hidup cari orang yang sentiasa bawa kita pada jalan Allah. Kita suka. Walau kita mungkin seperti anjing pada pandangannya, ia jauh lebih baik. Kerana kita masih bersama orang soleh. Sebab walau terhina dalam ketaatan, ia jauh lebih baik daripada mulia dalam maksiat. Atau kita dalam maksiat dapat meja VIP contohlah. Tapi dengan ni dah duduk atas lantai je. Makan pun atas lantai, tak apa, ia jauh lebih baik. Walau terhina dalam ketaatan, kerana terhina itu sementara. Dengan perasaan kita, lama-lama ia kemuliaan yang kita akan berbangga di hadapan Allah SWT. Kerana kita pernah mendampingi orang soleh. Kemudian kata Syekh, dampingilah orang yang saya kata dia sampai satu martabat, yang mencari wajah Allah walau segala kekurangan duniawi dia. Maka orang macam ni, tuan-tuan, jangan kita duduk debat dengan dia. Jangan sama sekali. Sebab itu kata ulama, kita belajar, jangan buat 3 perkara. Jangan tinggalkan belajar kerana 3 perkara. Jangan kita belajar sebab 3 perkara ni, dan jangan tinggalkan belajar sebab 3 perkara ini. Apa dia? Jangan kita belajar untuk kita berdebat dengan ulama. Jangan sama sekali. Tak boleh. Jangan belajar. Apakah maksud jangan belajar? Tak, jangan belajar dengan tujuan tu. Jangan kita belajar untuk perbodohkan orang lain. Kadang kita belajar nak debat dengan ulama pun jangan. Tentu kenapa debat dengan ulama? Mereka orang kita sayang. Dia bertukar fikiran, itu okey. Debat ni maksudnya kita nak jatuhkan dia. Tetapi dia orang baik. Kalau misal kata disilap, kebaikannya jauh lebih banyak. Dia mungkin silap bab ni, itu biasalah. Tapi saya tak akan berdebat dengan sebab debat saya jauh dari dia. Saya boleh beri pendapat pada waktu lain. Terutama saya katakan, kadang-kadang kita debat ni benda-benda furuk je. Tak gaduh sangat benda tu, mungkin dia tersilap, kita pun tak tahu. Sebab kita pun orang, kita silap. Dia hadis sahih, dia kata tidak sahih. Contoh, tersilap, sabukul lisan. Tak payah kita nak debat cabar. Sebab bila kita cabar, maka akan berlaku kekurangan dalam hubungan kita. Kita berharap dia akan membetulkan mungkin kekeliruan daripada perkataannya pada suatu hari nanti. Jangan kita belajar untuk debat ulama. Dan jangan juga untuk belajar untuk bodohkan orang. Ada orang dia belajar nak bodohkan orang. Bodohkan orang. Liyumadiya bihi sufaha. Maka dia boleh, semua orang akan ikut telunjuk dia, kerana dia bodohkan semua orang. Atau kita belajar untuk kita liyasrifa wujuhan nasi ilai, untuk kita riak. Hatta yuqal innahu alim, supaya dikata dia alim sekali tu. Jangan. Saya bukan belajar untuk dikatakan saya pun alim. Kita tak akan sampai martabat tu. Wa imma kita mati dulu. Wa imma akan datang orang yang kita akan nampak kita tak boleh kejar dia. Jangan sama sekali belajar untuk dikatakan alim. Tentang alim bukan gelaran orang bagi kat kita. Dia nak bagi, kita pun tak peduli. Dia tak bagi, kita pun tak peduli. Tapi kita tahu yang kita cakap tu betul. Bukan untuk darjat alim. Kalau ramai orang nak minta darjat alim, seketika kemudian dia pun jatuh darjat dia dengan cepat. Yang 3 perkara lagi, jangan kita tinggal belajar kerana 3 sebab. Yang pertama, kerana kita malu pada orang. Malu. Tentang kadang-kadang kita, saat saya bukan tak nak belajar, tapi malulah ustaz, dah tua. Tentang tua belajar jauh lebih baik daripada tua jahil. Bila Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din, dia sebut fenomena ni, fenomena malu bila belajar. Tentang kita dah tua nak mengaji, kerak balik malu. Kita tua tuan-tuan nak duduk depan belajar bab solat ni malu. Walau kita pun tak tahu. Ramai orang tua-tua ni malu belajar sebab bila dia dah habis masa dia yang banyak. Patutnya dengan umur macam ni dia alim, tapi dia masih belajar, dia pun malu. Dan dengan sebab itu dia tak nak belajar. Khaufuhu linnas atau haya'uhu linnas,
Malu dia pada manusia. Kadang-kadang malu dia sebab dia orang profesional, dia orang berjawatan, takkan nak duduk kuliah. Dia dah ni jawatan besar ni, CEO bla bla bla. Nak duduk kuliah, duduk depan orang malu. Jangan sebab malu kamu tinggal belajar. Jangan. Sebab itu tak untung kita langsung. Tentang kita duduk belajar. Ya, alim tak alim itu nombor 7, nombor 8. Tapi kita duduk tempat yang baik. Kita duduk tempat yang ada malaikat yang hampaukan sayap, yang mendoakan keampunan. Kita duduk pada jalan syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya ke syurga. Tuan-tuan nak mudah ke syurga, duduk majlis ilmu, duduk. Kalau yang duduk tidak ramai yang alim, tapi semuanya mendapat keberkatan. Semua dapat keberkatan. Kemudian jangan kita tak belajar sebab alasan zuhud. Kita zuhud, zahadah. Kerana kita nak kuat ibadat hal lain. Nak sembahyang sunat banyak gini. Tentang belajar ialah amalan yang paling afdal sekali selepas amalan fardu. Tidak ada ibadat sunat yang paling afdal selain menuntut ilmu. Tidak ada. Duduk. Saya kata Luqman, ya bunai zahimil ulama. Ya bunai jalisil ulama wazahimhum birukbataika. Hei anakku, duduk dengan ulama dan sibukkan diri kamu dengan mereka. Zahimu, dengan dua lutut kamu lagakan, dekatkan. Jangan kita beri alasan kita ni zuhud kerana kita tekankan ibadat lain. Jangan tinggalkan. Sebab tu ada orang tanya kepada seorang ulama, Syekh, saya ni dilema, nak belajar ke nak ibadat? Saya nak belajar ke saya nak ibadat? Sebab kalau saya belajar, ibadat kurang. Dengan maksud ibadat khusus, semayang, itu. Kadang-kadang kita bila belajar, nak puasa pun payah. Sebab apa? Tok guru makan, puasa. Lepas belajar tu ada sarapan lah, susah kita ni. Terperangkap. Kena makan juga. Ada orang bila nak belajar, dia rasa terganggu ibadat dia. Lepas tu akan ada perbezaan orang yang abid dan alim. Dan Rasulullah sebut benda ni, memang ada golongan yang cuba membezakan. Dia tanya macam mana saya nak? Lalu kata ulama gini, belajarlah untuk beribadat. Kamu belajar, jangan sampai menghalang ibadat kamu. Dan kamu beribadat, jangan sampai menghalang belajar kamu. Kaedah macam tu. Maknanya apa? Belajar, jangan menghalang untuk buat ibadat-ibadat lain. Buatlah, ada ruang tu ada. Dan buatlah ibadat yang kamu nak tadi, tapi jangan sampai menghalang untuk kamu belajar. Ambil dua-dua. Kan, kenapa tak boleh ambil dua-dua? Kita ni bila sebut pilihan salah satu. Hidup ni bukan pilihan salah satu. Kadang-kadang kita boleh ambil dua-dua sekali. Ya mungkin dia marah. Kadang-kadang boleh ambil tiga-tiga sekali, empat-empat sekali. Tapi ramai orang kita pilihan salah satu. Hidup bukan pilihan salah satu. Mungkin kita boleh ambil 10 sekali. 10 kebaikan kita boleh ambil sekali. Saat saya kalau belajar tak ada ni, kalau ni tak ada. Kenapa kita sentiasa cakap seperti kita tak boleh buat dua-dua? Saat mana baik? Derma sikit tapi ikhlas berbanding derma banyak tapi riak. Kenapa beri pilihan macam tu? Kenapa tak derma banyak dan ikhlas? Itu kan pilihan ketiga. Tak, dia dua ni je Ustaz. Memang saya derma RM1 tapi ikhlas, atau derma RM10 saya tak ikhlas. Itu tabung banyak RM1. Sebab hidupnya dalam memilihan suatu benda yang kita tuan-tuan, memilih ni kita yang letak. Tak pernah pun Tuhan kata pilihan ni. Kita yang letak pilihan yang banyak rugikan kita. Nak sini ke nak sini? Ustaz, saya nak belajar ustaz ni ke nak belajar ustaz ni? Tak belajar dua-dua ustaz. Tak boleh ustaz. Boleh. Siapa kata tak boleh? Melainkan teknik tu kita kena tahu. Macam mana saya nak dapat 2 kelebihan, 3 kelebihan, 4 kelebihan, 5 kelebihan. Sebab tu Rasulullah ajar teknik ni. Rasulullah kumpul dengan sahabat. Nabi kata, siapa hari ni puasa? Abu Bakar kata, saya. Siapa hari ni beri makan korang? Saya. Siapa hari ni iring jenazah? Saya. Dia tanya, semua kebaikan tu Abu Bakar kata, saya. Maka kata Rasulullah, kamu akan masuk pintu syurga mana pun kamu nak masuk. Tetapi kita ni biar setiap hari, bukan satu benda baik je kita boleh buat. Kita boleh banyak benda baik. Banyak benda baik kita boleh buat. Bukan kalau kita tengok figure para sahabat, semua sahabat ni dia ada satu benda, semua benda dia buat. Perang pun dia pergi walau buta, walau tempang. Ini kan perang kan orang sihat-sihat je. Tak, dia perang. Ini Abdullah ibnu Umi Maktum buta pergi perang.
Ini Amru bin Jamuh tempang pergi perang. Ini sahabat tua ni pergi perang. Ini Abu Ayyub Al-Ansari sakit letak pada usungan pergi perang. Sehingga mati di medan Konstantinopel. Sama dengan Yazid bin Muawiyah waktu itu. Bukan diminta nanti kau mati tanam dekat tembok Konstantinopel supaya umat Islam ada sebab untuk datang balik. Sampai jatuh Konstantinopel. Mana ada sahabat dia ni tak nak buat, ni buat. Tak. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu menghina, meremehkan mana-mana pun kebaikan. Kerja kita tuan-tuan lagi hidup. Apa pun ruang baik saya boleh buat, saya nak buat. Mak ayah kita jaga, sahabat-sahabat kita jaga, jiran kita jaga, semua kita nak buat. Walau mungkin kadar kita berbeza, komitmen, tapi kita nak buat lah. Kerana setiap kebaikan yang kita tahu, saya nak buat. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan kita meninggalkan ilmu sebab nak zuhud tadi. Dan yang ketiga, jangan tinggal menuntut ilmu sebab redha dengan kejahilan. Redha dengan kejahilan macam mana tuan-tuan sekalian? Ada tak apalah, saya bodoh-bodoh lah, tak nak belajar. Kenapa redha dengan kejahilan? Atau setengah orang rasa dia dah alim, tak nak belajar dah Ustaz. Sebenarnya kamu redha dengan kejahilan. Siapa pun berhenti belajar, dia redha dengan kejahilan. Siapa pun. Tuan-tuan, para ulama' pun dia tak berhenti belajar. Cuma mungkin cara belajar kita berbeza. Okay, para ulama' cara belajarnya dia ulang kaji lah, murajaah semua kitab-kitab dan sebagainya. Dia mungkin telefon sekian-sekian. Kita pula orang awam mungkin tak punya kemampuan murajaah kitab. Maka kita pun duduk ustaz ni, duduk dengan ustaz tu. Tapi siapa pun berhenti belajar, berarti dia redha untuk jadi jahil. Dan saya tak akan redha jadi jahil. Lepas tu paling kurang pun tuan-tuan ulama' bila dia baca kitab, ialah untuk dia belajar sendiri. Baca, maka dia pun baca, dapat tahu ilmu. Bahkan kita baca kisah Imam Haramain, dan kadang dia jalalatu ilmihi, alim sani, Tok Guru Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Bila dia dengar ada seorang pengarang kitab dalam bidang nahwu, dia terus pergi jumpa orang tu dan nak menadah kitab orang tu. Lalu kata orang ni, Imam alim sah. Betul, tapi saya tidak mau terlepas kebaikan ini. Sebab kamu yang karang kitab ni, saya nak belajar dengan kamu. Sebab tentang keistimewaan orang karang kitab, dia tahu murak yang ditulis. Memang kita baca apa yang tertulis, tapi yang tersirat dengan di sebalik apa yang ditulis tu kita tak tahu. Maka kita kena dengar apa yang kata pengarang ni. Sebab tu dulu tuan-tuan kecenderungan dulu ulama' dulu waktu dia karang kitab, maka orang akan datang ambil kitab tu daripada dia, menadah sekali. Hatta Imam Fairuz Abadi, pengarang Bahrul Muhit, itu kamus. Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih pergi dekat Imam pengarang kamus ni, dia talaki dekat kamus. Sebab murak yang dikendaki oleh penulis lebih kuat daripada apa yang ditulis. Bayangkan mana ada orang mengaji kamus. Itulah keajaiban Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan itu sebab dia ni mengaji kamus, tuan-tuan. Baca kamus. Saya beli kitab kamus Bahrul Muhit, soal kamus. Setiap kalimah ada makna supaya tepat dalam perbahasan lughawi. Ajaib. Ya, cukup ajaib. Bila orang faham, sebab kitab tu kita baca tu cantik, bagus. Tapi saya katakan penulis dia menyimpang sesuatu yang dia belum beritahu pada kita. Sebab tu kalau kita duduk dengan orang karang kitab tu seronok. Sebab apa yang ditulis, apa tujuan dia. Dia mesti ada tujuan dia tulis. Hatta Imam Al-Bukhari waktu orang kaji, kenapa Imam Bukhari tak hadir ni kat sini. Ya, waktu Imam Bukhari hidup, mereka boleh tanya Imam Bukhari. Tapi bila Imam Bukhari dah meninggal dunia, semua ulama' buat teka-teki. Oh, mungkin bab ni sebab macam ni. Kenapa dia ulang hadis, dia angkat ilmu tu 5 kali di beberapa tempat? Kenapa? Akhirnya menjadi satu kajian mendalam ulama' hadis. Kerana mereka tahu tak mungkin Imam Bukhari letak satu hadis melainkan dengan tujuan. Menamakan bab dengan tujuan. Bukan ia menjadi perbahasan ulama' yang hebat. Tadi ni berkat alim ulama' ni hebat. Mereka tak akan letak sesuatu melainkan ada niat. Ada benda yang saya sebut tersirat. Jadi bila kita belajar, jangan belajar kerana 3 perkara. Jangan tinggal belajar kerana 3 perkara tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut, benda yang takkan binasa pemeliharaan di sisi Allah ialah sifat benar dan ikhlas. Ni tuan-tuan, amalan kita dia jadi bercambah sebab ikhlas. Tuan-tuan, amalan kita dia jadi hebat sebab benar kita memang nak cari keredaan Allah. Benar. Kerana itulah bersifat benar. Kerana itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kata orang benar ni hebat dalam kehidupan dia.
Sebab dia tak takut sesiapa, dia benar. Kita berkawan dengan orang benar, dia tak mengharapkan sesiapa melainkan redha Allah. Maka kita akan dengar bicara-bicara ikhlas dia. Sebab itu untung kita walau duduk 5 minit, 10 minit, untung besar. Untung besar. Macam kita beli saham. Saham tu walaupun kita beli sikit je, tak banyak, tapi dia saham yang untung, kita untung besar. Apatah lagi kalau kita beli banyak. Kemudian Syekh tutup dengan berkata, jaga iman kamu. Jaga iman kamu, kerana iman menjadi pemimpin kita sebenar. Halang-halang dosa pahala. Kemudian hormatilah orang beriman. Atau hormati orang beriman. Jangan kita kurang ajar, jangan kita bertindak sesuatu yang kita tak tahu, jangan kita memfitnah, jangan kita bercakap benda yang kita tak tahu tentang dia. Kerana menjaga orang iman, siapa pun yang jaga orang iman, siapa pun yang menjaga orang beriman, dia sebenarnya menjaga iman dia. Tentang Nabi bila Rasulullah menyebut, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman, yang jirannya tidak selamat daripada kejahatannya. Bila Rasulullah SAW sentiasa menyebut iman dengan sifat, iman dengan perbuatan kita menghormati orang beriman. Seolah iman kita boleh terjejas bila memusuhi orang beriman. Bila Rasulullah menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kamu kembali menjadi kafir dengan membunuh sesama kamu. Berarti iman tu terjejas. Tetapi bila kita ini, Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, kita maki orang Islam, kita boleh fasik. Dan kita perangi orang Islam, kita boleh kufur. Maknanya iman kita terjaga dengan sebab kita menghormati orang beriman. Dan Allah perintah dalam Quran supaya kita merendahkan sayap kehinaan kita pada orang beriman. Maka orang beriman kita hormati, kita muliakan mereka. Sebab itu iman kita saling disempurnakan disebabkan penghormatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.